Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Datuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ya, dan juga tuan-tuan yang hadir pada sesi Relahiman inilah, ya. Setengah jam sebelum masuk waktu asar ini, saya nak bawa tuan-tuan kita bincang satu perkara lah. Yang perkara ini Rasulullah bincang sepanjang masa Rasulullah bincang, sampaikan akhir hayat Nabi pun Nabi bincang benda ini, Nabi pesan benda ini. Apa dia? As-salah, sembahyang. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengenai salat ni, Allahu Akbar. Orang salat masuk neraka, tak salat pun lagi masuk neraka. Betul tak? Ya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ia ditanya kepada penghuni neraka sakar, macam mana kamu boleh masuk ke dalam neraka sakar ini? Mereka menjawab, dulu di dunia kami tak sembahyang. Itu tak kisahlah. Kita bukan nak bicara soal orang tak sembahyang tu. Tapi yang peliknya, kita yang sembahyang dah masuk neraka ni. Ini kita orang kuat masjid ni, yang mengaji hari-hari ni, yang tukang-tukang syarah ni, Allahu Akbar, masuk neraka juga. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud. Neraka willah bagi orang yang sembahyang, iaitu yang lalai dalam sembahyang mereka. Menurut Imam Syafi'i, lalai ni ada 3. Yang pertama, iaitu orang yang lalai dalam menghadirkan waktu sembahyang di awal waktu. Maknanya sembahyangnya di hujung-hujung waktu. Itu lalai. Yang pertama. Ya. Yang kedua, lalai dalam arti kata dia tak tahu apa yang diucapkan, apa yang dibaca dan apa yang dibuat. Dia tak perasan. Dia tak sedar. Ya. Yang ketiga, dia tak tahu, ya, apa yang harus difokuskan di dalam sembahyang dia. Jadi 3 tu maknanya lalai lah. Dan kalau kita lihat ayat yang confirm, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Confirm, kata Allah, berjayalah orang beriman, iaitu yang khusyuk di dalam salat mereka. Kalau kita mafhum mukhalafah, apa mafhum mukhalafah? Terbalikkan mafhum ayat ini, gagallah orang beriman yang lalai dalam sembahyangnya. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan petang ni, saya bukan nak ajak tuan-tuan cerita tentang rukun. Ya Allah, tuan-tuan mengaji, malu saya tuan-tuan dengan tuan-tuan ni, orang kuat masjid ni. Tapi saya nak ajak, mari sama-sama kita muhasabah, tuan-tuan. Ya, ini sesi muhasabah lah ni. Sesi apa? Kita, kalau bahasa Jepunnya, sesi apa, istilahnya apa? Hanse. Kita cuba buat muhasabah, reflection, kemudian kita buat continuous improvement. Ya, perbaiki balik. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi, Allahu Akbar, cuba dengarkan ya. Macam mana kata ulama, seorang ulama Al-Hakim kata begini, kalau kamu ingin Allah bercakap dengan kamu, dengar ni ya, kalau boleh cantik-cantik, kalau kamu ingin Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. Sebab ketika seorang itu membaca Al-Quran, Allah berpesan kepadanya,
Allah memerintah sesuatu kepadanya, Allah melarang sesuatu kepadanya, Allah berjanji sesuatu kepadanya, Allah berkisah-kisah kepadanya. Betul tak? Kan begitu kalau itu baca Quran kan? Tapi sebaliknya, kalau kita pula mahu bercakap dengan Allah, tadi kalau kita mahu Allah bercakap dengan kita, kalau kita mahu kita bercakap dengan Allah, maka solatlah, kata dia. Solatlah. Sebab ketika mana seorang itu solat, dia memuji Tuhannya, dia meminta sesuatu kepada Tuhannya, dia mengadu hal dirinya kepada Tuhannya, dia membesarkan Tuhannya, dia mengaku dirinya kerdil di hadapan Tuhannya. Betul tak? Betul tak bila kita solat? Itu dia. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi, kerana itu Al-Quran dengan solat ni jangan ditinggalkan. Ya, bila kita baca Quran, Allah berkisah dengan kita. Bila kita sembahyang, kita meminta sesuatu dengan Allah. Tuan-tuan yang saya kasihi, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda begini, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha." Tak ada apa pun seorang itu dapat dalam sembahyangnya, melainkan sejauh mana dia ingat, dia sedar, dia tahu apa yang dibaca dan dia tahu apa yang dibuat. Maka di situ ajalah nilai dia. Kalau solat kita 10 minit, kita ingat Allah hanya 1 minit je, 1 minit dah nilai kita. Yang 9 minit lagi lara, Allahu Akbar. Itu yang kita takut tu. Jadi sesi muhasabah diri saya dan tuan-tuan, bukan apa, kita tak nak begini. Kita tak maulah kualiti solat kita yang kita dirikan masa umur kita 12 tahun dulu. 12 tahun dulu sama kualiti solat masa umur saya 60 tahun sekarang. Sama je. Khusyuknya macam itulah tak meningkat-ningkat, kefahamannya macam itulah tak meningkat-ningkat, banyak rakaatnya macam itulah tak meningkat-ningkat. Betul tak? Lepas tu apa lagi? Kemudian kualiti saya macam itulah. Malu kita dengan Allah. Kira kerana itulah satu juhud, satu usaha yang paling besar sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah membetulkan solat kita. Ini usaha yang kena buat hari-hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita dengar lagi satu hadis. Innal musalli yunaji rabbahu falyanzur ma yunaji bih. Sesungguhnya orang yang sembahyang itu dia sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah apa yang dicakapkan kepada Tuhannya. Kan itulah para kekasih Allah, para awliya illah, para salihin. Salat adalah saat mereka bercakap-cakap dengan Allah, mereka berbual-bual dengan Allah, mereka merayu rindu dengan Allah. Salatlah saat mereka meminta-minta dengan Allah. Salatlah waktu mereka bermanja-manja dengan Allah. Kerana itu para awliya, selepas salat dia salat, selepas salat dia salat, selepas salat dia nak salat lagi. Para awliya salihin, orang saleh, cuba tengok, macam kita berbeza. Kita beristirahat selepas solat. Para awliya, para salihin, mereka beristirahat di dalam solat. Beza tak? Sekali lagi, orang biasa, orang awam macam kita ni berehat masa bila? Lepas solat. Dah solat, dah banyak rakaat ni, nak rehatlah sikit, cari tiang sikit, cari dinding sikit, urut-urut, sebab kita berehat di lepas solat. Tetapi para awliya, Masya Allah, para salihin, mereka beristirahat di dalam salat. Sebab salat bukan beban, salat kemuliaan. Tapi bagi kita orang awam, salat adalah beban. Ini sebab Allah perintah je. Kalau bukan kerana Allah perintah, tak salat dia kita ni. Itu. Itu dia. Betul tak? Allahu Akbar, tuan-tuan. Kerana itulah, tuan-tuan, petang-petang santai-santai ni kita nak muhasabah diri kita.
Apakah kita menjadi perindu-perindu solat? Ya, dan kita tak mau kalau bolehlah kita ni menjadi orang yang solat ni sekadar ritual sampai masa solat. Ya, kemudian bila solat tu untuk apa? Untuk pahala. Saya dah beritahulah tuan-tuan, kalau bolehlah tuan-tuan, solat tahaf umum macam kita ni, macam saya, macam tuan-tuan ni, bukan sembahyang kerana pahala tuan-tuan. Jangan sebut lagi soal pahala selepas ni. Lain macam pun Ustaz ni. Agak betul tak? Tuan-tuan yang saya kasihi, kita salat bukan kerana pahala lagi, tetapi kita salat kerana cinta kepada Allah. Mulia tak? Mulia tak tuan-tuan? Kalau saya salat kerana minta upah, dengan saya salat kerana saya mencintai Tuhan dan saya mau dicintai Allah, berbeza tak? Baik, contohlah tuan-tuan, katalah ada, kalaulah kita suami isteri, keindahan hidup suami isteri ini di mana? Letak pada mana? Kehebatan hidup suami isteri letaknya di mana? Saling cinta, mencintai, betul tak? Betul tak? Ya. Suami mendidik isteri, bekerja siang malam kerana apa? Sangat mencintai isteri. Yang isteri pula, ya Allah, basuh baju, jaga anak, kenapa? Sangat mencintai suami. Tiba-tiba satu hari isteri ni kata, bang, ginilah bang, dulu saya bekerja, abang suruh berhenti, saya taat pada abang. Jadi sekarang ni saya dah duduk 3-4 tahun kerja dengan abang ni, saya rasa ginilah bang, mulai hari ni saya nak deal dengan abang begini, setiap apa yang saya buat untuk abang, abang kena bayar dengan saya. Saya jaga anak abang 4 orang, seorang 250 sebulan, 4 orang 1000, abang bayar ya, 1000 orang 1000. Lepas tu saya sediakan makan minum untuk abang. Ya, abang balik kerja apa? Okey, saya minta tak banyak, 500 je sebulan, 1500. Lepas tu lah saya jaga rumah abang, harta abang, 500 lagi bang. Nampak tak? Ya, kalau macam tu saya nak tanya, indah tak rumah tangga? Kita dah jatuhkan martabat kita menjadi seorang babu, menjadi seorang mat, seorang bibi. Dan ampun maaf, kalau isteri kata, bang, setiap kali saya layan abang, servis abang bayar saya 300. Menjadi pelacur dah. Nampak tak? Dah jadi pelacur. Daripada isteri yang begitu hebat, bila dia minta bayar, jadi pelacur. Jadi macam itulah kita dengan Allah. Ya Allah, rasanya tak payahlah kita, ya Allah, aku sembah Engkau, ya Allah, Engkau mesti bagi aku pahala, ya Allah, aku nak pahala ni, aku nak ganjaran ni. Oh, itu bukan lagi urusan kita, tuan-tuan. Itu maaf ya, yang dalam Al-Quran yang Allah sebut, buat ni dapat ni, lahum ajruhum 'inda rabbihim, itu biarlah di peringkat-peringkat mu'allaf. Tahu iman mu'allaf? Mu'allaf macam nak jinakkan hati kita supaya berbuat kan, maka Allah kata, kamu buat ni, kamu dapat syurga ni, kamu, betul tak? Ya. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ni Pak Haji daripada Sabah ni, dia balik daripada haji, dia tak semayang lah. Seminggu dia tak semayang, dah keluarga dia tengok, apa hal bapak aku dah tak semayang. 2 minggu tak semayang, dah kaum kerabat 3 minggu tak semayang, dengar satu kampung dah cerita hal Pak Haji. Jadi hari Jumaat ketiga tu, Pak Haji ni datang ke masjid, ambil mic, dia orang kuat masjid sebelumnya. Saya tahu kenapa kamu sekarang ni sembang satu kampung tentang diri saya. Ya, sebab apa? Saya dah tak semayang. Betul tak? Orang diam. Saya beritahu kamu lah, sebenarnya saya pergi Madinah 8 hari 40 waktu. Di Madinah 1 hari sembahyang sama dengan 1000 kali ganda. Kalau 8 hari 40 waktu kali 1000, 40,000 kali ganda. Di Mekah saya dapat duduk sebulan, 1 waktu 100,000 kali ganda, 1 hari 500,000 kali ganda, kali dengan 40 hari. Berapa banyak sembahyang yang saya dah buat. Maknanya kalau saya tak sembahyang pun, pahala saya dah boleh cover lah. Nanti kalau saya mati, lepas tu saya hidup semula, lepas tu saya mati, saya hidup semula, saya mati, pahala saya tak habis-habis lagi. Nampak tak?
Ini kalau orang terlalu berkira-kira dengan Allah. Nampak tak? Kerana itu saya nak seru diri saya lah. Kalau tahap-tahap macam ni, janganlah kita buat kerana pahala-pahala lagi. Biarlah itu urusan Allah, tapi buatlah kerana cinta kita kepada Allah. Mulia tak cinta kita kepada Allah? Oh, inilah tahap yang paling tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan malam tu Aisyah terjaga, tengok Rasulullah tak ada. Rasulullah rupanya pergi ke masjid sebelah rumah kan. Nabi tengah berdiri di tepi tiang Aisyah. Nabi sembahyang, Aisyah tengok, ya Allah, maka Aisyah pun duduk belakang Rasulullah. Waktu itulah Aisyah tengok kaki Rasulullah mula bengkak, menggigil kaki Rasulullah. Habisnya Rasulullah bersembahyang, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah suamiku, cukuplah. Bukankah Allah dah hapuskan segala dosa kamu yang lalu dan yang akan datang? Cukuplah wahai Nabi, cukuplah wahai suamiku, bengkak kaki kamu. Maka Rasulullah kata apa? Wahai Aisyah, kau tak suka ke melihat aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tak suka ke wahai Aisyah melihat aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kan? Sedangkan memang confirm dah Nabi tak tak dibebankan lagi dengan soalan-soalan lagi lah. Tapi nak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, sebab sangat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kan itu okey, siapa yang perlu kursi sila tuan ya. Santai ya. Nak lunjuk kaki pun tak apa. Ini free and style, very and easy. Baik. As-salah hiya doa. Kalau kita tengok sembahyang itu maknanya adalah doa. Masa bila kita berdoa dalam sembahyang? Masa bila? Ya. Doa iftitah. Duduk antara dua sujud, Masya Allah. Lain? Ya? Hoi, tuan menjawab ni, saya nak bagi hadiah lah. Saya janji hadiah ni. Hadiah saya bagi dekat tuan. Suburkan bunga-bunga hati dengan mengecap cinta ilahi. Okey. Saya berjawab sebagai hadiah lagi. Ya. Fatihah. Masa bila kita dalam Fatihah kita apa doa ayatnya? Tunjukkan aku jalan yang lurus. Okey, dapat hadiah juga. Oh, ini pun bagus. Sujud berbisik di bumi, didengar di langit. Wah. Buku plastik lagi ya. Okey ya. Okeylah tuan-tuan, sebenarnya kadang-kadang bila kita tanya orang, masa bila kita berdoa di dalam sembahyang, kadang-kadang dia doa masa sujud tak? Sujud masa bila? Sujud akhir lah. Kan? Baiklah, sujud akhir tu di bab lain. Tetapi tuan-tuan yang perempuan yang saya hormati, kebanyakan perbuatan kita dalam sembahyang memang doa. Antaranya apa? Antaranya dalam Fatihah tu sendiri. Kan? Dalam Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim. Lain daripada itu, kalau rukuk, tasbih rukuk, sujud, tasbih sujud. Tapi yang kita jarang nak ambil perhatian, bak kata Tuan Haji saya tadi, duduk di antara dua sujud. Kita ni perlu apa dalam hidup tuan-tuan? Perlu apa dalam hidup? Sihat lagi, mudah rezeki lagi, panjang umur lagi, cukup kan? Tutup keaiban. Ini masa bila kita minta doa, duduk antara dua sujud. 8 perkara. 8 perkara mana 8? Cuba tengok ya. Pertama, Rabbil firli. Ya Allah, ampunkan aku. Ditutup dengan wa'fu anni.
ampunkan dosa kita. Ditutup yang ke-8, wa'fu anni, maafkan kesilapanku. Ampun dosa, maaf kesilapan. 6 benda ni sangat perlu dalam hidup. Pertama, Rabbighfirli warhamni, sayangilah aku ya Allah. Fawarham ni wajburni, tutup keaibanku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, murahkan rezekiku. Warzuqni wahdini, pimpinlah aku. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni. Tetapi kita ni, oleh kerana kita tak ambil perhatian tentang makna-makna bacaan, jadi kita tak rasa yang kita sedang minta dengan Allah. Itu yang setengah Allahu Akbar. Patutnya tuan-tuan, kita bercakap dengan Allah, ya, ud'u tadarruan wa khufyah. Kamu mintalah dengan Allah dalam keadaan hati kamu yang rendah dan berbisik-bisik. Sebaik-baik tuan-tuan ni, kalau kita sembahyang ni, kalau boleh lah ya, kalau sembahyang jemaah jangan, tapi kalau sembahyang sorang-sorang waktu malam-malam, lelaki perempuan ke boleh berbisik-bisiklah. Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Allah Tuhan yang maha besar lagi maha agung. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku yang kotor ini ya Allah kepada Engkau yang mendirikan langit dan bumi. Setengah aulia waktu tu ya tergeletar. Kenapa? Terasa sangat tak layak dengan wajah yang sangat kotor nak menghadap Tuhan. Nampak tak? Hanifan muslimah, dalam keadaan yang sangat lurus, telus, dalam keadaan aku menyerah diri. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku orang-orang yang mensyirikkan Engkau. Inna salati, sesungguhnya salatku. Begitulah maksudnya. Kalau boleh salat kita ni tuan-tuan, baca secara berbisik-bisik. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dia lain tu, rasa dia lain. Ya, dan ingat, bila sebut membaca, dia mesti apa? Talafuz. Kerana itu, maaf ya tuan-tuan, bantu saya. Rukun sembahyang ni, pertama rukun salat. Pertama rukun qalbi ya. Qalbi ni rukun apa? Rukun hati lah. Yang kedua rukun qauli. Ya, ini rukun mulut lah. Yang ketiga rukun fi'li. Ya, ini kaitan dengan kita punya perbuatan ni, rukuk lah kita ya. Baik. Okey. Rukun qauli. Sekarang kita nak bincang rukun qauli tadi kan. Rukun qauli ini pertama takbiratul ihram. Kira. Yang kedua yang rukun Fatihah. Apa dia? Fatihah, Al-Fatihah kan? Yang ketiga tasyahud. Tasyahud tu ya, at-tahiyyatul, okey. Yang keempat ya, selawat, as-salatu ala nabi. Dan yang kelima assalam. Yang ini wajib talafuz. Talafuz maksudnya lafaz. Kalau tak sah semuanya. Ya, kita tahu kan, dia mesti paling tidak kita dengar, kita punya telinga saya. Jadi yang paling bagus kalau kita sembahyang seorang-seorang tuan-tuan, kita berbisik dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu hadis. Hadis ini hadis yang sangat masyhur lah. Nabi kata, di dalam solat ada hak hamba dan ada hak Allah. Ya, hak hamba dan hak Allah. Jadi bila mana seorang itu membaca suratul Fatihah,
Allah menjawab. Contoh, ini dengar ya. Bila kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Maka Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku ini telah memujiku, kata Allah. Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah Tuhan yang sangat pemurah lagi amat mengasihi. Allah menjawab, Athna alayya abdi, hambaku ini telah memuliakan aku, kata Allah pada kita. Bila kita baca Maliki Yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan, Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku ini telah mengagung memperkasakan aku, kata Allah. Ya, lepas tu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami minta tolong, ya Allah. Allah menjawab, hadza ma baini wa baina abdi, ini adalah urusan di antara aku dan hambaku, kata Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang kau beri nikmat iman kepada mereka, bukan jalan orang yang kau berkaidan mereka yang sesat. Allah menjawab, hadza li abdi masal, ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang mintakan ku tunaikan, kata Allah. Kerana itu ulama-ulama berkata, sebaik-baik bacaan di dalam sembahyang Fatihahnya, hendaklah baca satu ayat, rasakan yang Allah menjawab bacaan Fatihah kita. Nampak tak? Oh, ini kena rasa begitu. Baik. Jadi ini kena disebut dengan jelas ya, dan kalau boleh baca dengan berbisik-bisik. Baik, untuk itu ya, masa asal pun dah dekat sikit. Kita ni nak warming up je ni, bukan apa ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala kata apa? Untuk khusyuk sembahyang ada 6 syarat. Ada 6 syarat. Ini yang dikatakan roh salat ni. Apa dia? Ruhus salah. Itu dia. Yang pertama tuan-tuan, yang pertama sekali apa dia? Hudurul qalb. Apa makna hudurul qalb? Orang belajar bahasa Arab ni. Tafsir Quran secara lafzi. Siapa juga hadir-hadir ni? Ya, Kak ni saya bagi Kak ni hadiah. Apa hadiahnya? Ambil buku lah. Berbalut lagi ni. Pertama adalah hadirkan hati. Hadirkan hati. Yang kedua, tafahumul makna. Tafahumul makna maknanya memahami makna sembahyang. Bukan saja memahami makna bacaan, bukan saja memahami makna bacaan, tetapi memahami makna perbuatan. Itu dia. Kerana itulah tuan-tuan ya, kalau ada orang kata, saya alhamdulillah dah khusyuk sembahyang lah. Saya sebenarnya pernah saya ceramah di satu tempat. Sebelum tu orang dekat kawasan tu, Ustaz, tempat kami ni tak aman, Ustaz. Ada seorang penagih ni dahsyat lah. Dialah perampok, dialah setan, dialah segala-gala lanun dalam kawasan perumahan. Kami tahu, Ustaz, tapi tak boleh nak buat apa. Anak orang kuat kampung. Ya. Kemudian beberapa bulan lepas saya datang, Ustaz perasan tak? Ada seorang budak lelaki yang duduk dekat tepi dekat tiang tu. Pernah tak kamu cerita yang dia tu penagih apa tuan? Dia dah berubah dah, Ustaz. Allah, saya kata syukurlah ya Allah. Jadi satu hari saya datang lepas kuliah tu, saya datang pada dia. Macam mana saudara? Dia kata baru berhijrah ya. Alhamdulillah Ustaz, terima kasihlah saya baru hijrah. Tapi saya nak beritahu Ustaz lah, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya walaupun baru hijrah, tapi saya rasa tenang je Ustaz.
Sembahyang saya pun dah khusyuk lah Ustaz. Saya bila dengar sembahyang dah khusyuk, baru 3 bulan berubah, jealous juga gitu ni kan. Allah, aku bertahun-tahun tak khusyuk-khusyuk. Jadi saya pun ginilah dek, nak tanya sikit. Syukurlah saya pun numpang gembira dah dapat khusyuk sembahyang ni. Boleh tak abang tanya sikit? Saya nak tanya. Boleh tak terjemahkan sikit? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Agak-agak boleh jawab tak? Saya tak tahu. Oh, tak tahu kita ambil yang ringan sikit lah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kantoi saya Ustaz, tak tahu ni. Baik, ambil yang wajib lah. Ya, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tak tahu gitu. Ginilah dek. Adik kalau kata tak tahu, saya nak beritahu lah. Kalau adik rasakan dalam 3 bulan ni adik khusyuk sembahyang, sebenarnya saya bimbang adik sedang dimain-mainkan perasaan oleh syaitan. Sebenarnya itu bukan khusyuk. Itu syaitan datangkan perasaan tu supaya adik tak pergi mengaji, supaya adik tak belajar. Sedangkan nak dapat khusyuk sembahyang, kita mesti tahu apa yang kita ucapkan dalam sembahyang. Kalau tidak, nanti Allah kata, lagi-lagi yang menghadap aku ni burung kakak tua je. Saya kata gitu. Tahu tak burung kakak tua? Kakak tua ni kan, kalau kita ajar dia Assalamualaikum, selamat pagi, lama-lama kita ajar dia ikut tak? Orang datang je Assalamualaikum, selamat pagi. Orang datang Assalamualaikum, walaupun orang datang waktu malam, Assalamualaikum, selamat pagi. Sebab dia tak tahu. Biasakan, maka kita bimbang. Lagi-lagi Allah kata yang datang rukuk pada aku ni, ya Allah, burung kakak tua, dia tak tahu apa yang diminta, apa yang diucap. Kita bimbang macam itulah sembahyang kita. Itu yang kadang-kadang sembahyang kita tak kesan tu. Tak kesan pada peribadi kita, tak kesan pada akhlak kita, tak kesan pada, nampak tak? Kemanisan kita. Kenapa? Syarat kedua, tafahumul makna, tak faham. Itu akhirnya setengah orang dia pun sujudlah lama-lama. Memanglah sujud lama terakhir tu patutnya sujudlah. Sujud ni, dalam sujud ni kita kena perbanyakkan permintaan pada Allah dan bersungguh-sungguh dalam sujud. Betul tak? Dalam setiap sujud tak apa, tapi kalau tak boleh buat, buatlah sujud terakhir. Sebenarnya kalau tak buat pun, di antara 2 sujud pun dah banyak dah. Dan saya nak beritahu, antara bukan kesilapan lah, tapi ini mungkin kesalahfahaman lah. Ya, kita duduk Ulangat ni kan, ada satu masjid kat Ulangat. Saya selalu buat training di sini. Saya panggil masjid doa package. Kami biasa buat training Jumaat je sembahyang. Ya Allah, imam tu kalau Jumaat saya dah tahu dah ayatnya. Ya, inna anzalna fi lailatin inna a'tayna. Tapi doanya 15 minit package. Doa tahlil masuk, doa Ramadan masuk. Kata apa hal ni? Sebenarnya Nabi itu yutilu salah, memanjangkan sembahyang. Betul tak? Membaca dengan sungguh-sungguh dalam sembahyang. Nabi yaqsuru khutbal jum'iyah. Nabi pendekkan je khutbah Jumaat. Kalau khutbah Jumaat yang wajib pun Nabi pendekkan, doa lepas sembahyang patut lagi pendek. Nampak tak? Ini lamanya, lepas mula begini makmum, tangan begini, lepas tu tangan ini, lepas tu sudahlah lagi. Sebenarnya patut dalam sembahyang tu sujud sungguh-sungguh. Kerana itu cuba tengok, ada tak lagi tempat yang kita disuruh berdoa? Masih boleh lagi? Ya? Sebelum salam. Tu dia, sebelum salam. Sebelum salam saya bagi abang buku jadi orang muda lah. Boleh tak berkapal? Nah. Bagi percucu. Nampak tak? Maksudnya sebelum salam, apa doanya? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu wa ma alantu. Ya tak? Wa anta a'lamu bihi minni. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil adzabil qabr. Tara, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bayang ya, doa sebelum salam
selepas membaca tahiyat termasuk doa minta jauh daripada fitnah Masih Dajjal. Rasulullah hajar sejak 1500 400 tahun dulu tau. Sedangkan Dajjal zaman Nabi dah ada kah? Dekatnya dengan kita ni. Nabi dah hajar dah. Besarnya fitnah Masih Dajjal, wahai sahabat, kau baca zaman ni. Patutnya kita lagi nak kena baca, betul tak? Ya. Jadi maknanya begini tuan-tuan. Saya nak menyeru diri saya dengan tuan-tuan, ya, mereka awal ini cuba. Nanti saya akan selit-selit sikit makna hudurul qalb, saya akan beritahu. Dan yang penting daripada 6 syarat, antaranya apa? Tafahumul makna. Selepas ni mari kita sungguh-sungguh memahami makna bacaan. Itu memahami bacaan, memahami perbuatan dan bacaan pun kena tahu. Contoh kita berdiri. Kenapa waktu solat kita kena berdiri? Ya, sehingga orang yang berjalan, orang yang sembahyang duduk pun selagi dia boleh berdiri, waktu takbiratul ihram dia kena berdiri, betul tak? Katalah dia sembahyang duduk, tapi waktu nak takbir dia berdiri. Allahu Akbar. Ya, lepas dah rasa tak ada, baru dia duduk balik. Kenapa berdiri itu penting? Sebab berdiri itu lambang kita menghormati, betul tak? Yes. Kita menghormati Allah, kita merasa hebatnya Allah. Contohlah kita ni anak, kalau kita sedang duduk di sofa, lalu mak kita bercakap, kau dah pergi ke kedai, bila mak kita berdiri bercakap dengan kita yang sedang duduk, wajib bagi anak berdiri. Jangan pula, alamak apa ni, tengah mak tengah sibuk ni. Itu anak derhaka tu. Berdiri, betul tak? Kita tengok orang besar pun kalau lebih besar kita hormat berdiri, betul tak? Berdiri itu lambang kita membesarkan Allah lah. Kemudian cuba tengok, kita takbir. Kenapa kita angkat tangan? Ini lambang apa ni? Lambang apa? Menyerah, surrender. Bila surrender kena angkat tangan. Bolehkah kalau musuh datang tengah kuliah, tidak ada masuk musuh datang, ini orang Islam, angkat tangan, kita angkat tangan. Agak-agak mau dia angkat. Enggak, tak mau dia cocok dengan benet dia. Tapi kalau agak gini, baru terasa ini orang ni sungguh-sungguh ni sehari. Begitulah kita dengan Allah. Kan itu dalam sunnahnya ada beberapa cara angkat takbir yang kebanyakannya paling tidak tangan kita begini, sama ada di sini ataupun begini, ataupun angkat besar, ya. Dan masa angkat takbir itu tangan kita nak kena ngadap ke arah kiblat. Maknanya apa? Ya Allah, ku hadapkan segala-galanya pada Engkau ya Allah, dan ku tinggalkan segala-galanya di belakangku ya Allah. Tinggalkan pekerjaanku ya Allah, ku tinggalkan dan aku hadapkan wajahku. Engkau lah Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar. Dan ini pula lambang apa? Lambang orang bersalah. Adakah orang dalam mahkamah gini semua gini kan gitu kan, bersalah ni ya Allah, bersalahnya aku padamu ya Allah. Kemudian memperbanyakkan mata kita melihat ke tempat sujud. Jadi ini adalah makna perbuatan. Kalau kita sedarlah makna perbuatan itu, kita tahu ya Allah, malu kita dengan Allah. Baik, kenapa duduk tahiyat akhir? Kita tahiyat akhir kan, at-tahiyyatu, segala apa ada tahiyat, penghormatan kan, panjanglah makna itu kan. Maka waktu tahiyat akhir, kita tahiyat akhir ni, dia ada satu dekat dunia ni, ada satu bangsa, dia kalau hormat raja dia duduk macam ni. Kalau menghadap raja pun nanti dia akan kan, orang siap. Maknanya ini lambang fakir papa kedana tau. Ya Allah, dan kan aku terpapa kedana, tak ada apa ya Allah. Engkaulah Tuhan yang penuh dengan segala penghormatan, segala kebaikan ya Allah, kebaikan halal untuk milikmu, semata-mata milikmu ya Allah, ya kan? Jadi maknanya tuan-tuan, kita merasakan kita ni hamba yang sangat hina dengan Allah. Itu yang duduk tahiyat ni. Dan itu ingat sebaik-baik doa, amalkan doa begini ataupun doa begini. Ini duduk
lambang hamba. Kalau ini berdoa, lambang orang besar aja. Amin. Goyang pula kaki. Amin. Jangan duduk macam tu. Tuan-tuan, kalau kita doa tak angkat tangan, Tuhan tahu tak? Allah ni kita tak angkat tangan pun Allah tahu. Guris hati kita pun Allah tahu. Tapi Allah suruh kita angkat tangan. Kenapa? Lahirkan kepapaan kamu, kefakiran kamu. Macam peminta sedekah itu, wahai hamba-Ku, lahirkan. Allah suruh kita minta tu. Dan itu orang tak nak berdoa lepas sembahyang dan sombong. Betul tak? Kerana kita minta sungguh-sungguh, ya Allah, fakirnya aku, ya Allah. Allah tahu sangat apa yang kita nak ni dalam hati kita. Tapi sebut dan minta. Lahirkan kepapaan tu. Jadi maknanya tafahumul makna ni sama ada memahami makna bacaan ataupun memahami maksud perbuatan. Kenapa rukuk, kenapa i'tidal, kenapa sujud, kenapa doa antara dua sujud, semua ada lambang-lambang dia. Okey? Baiklah. Jadi ini sekadar apa ya? Sekadar mukadimah lah untuk nak menyatakan roh salat. Tetapi tentang roh salat ini saya biasa buat khusus memang 2 hari 1 malam. Khusus tentang tu. Ya. Dan malah saya kalau ada dalam training saya ada satu modul saya wajibkan peserta saya menghafal makna sembahyang dalam masa 1 jam. Lepas tu saya tasmik seorang-seorang. Menggigil Datuk-Datuk pengarah CEO, menggigil Datuk-Datuk Jeneral. Allah, Ustaz nak tanya ni. Tapi bila kita wajibkan masa sejam, boleh dah hafal. Barulah ya Allah, selama ni sembahyang aku ni macam mana lah rupanya, ya Allah. Tak faham pun kakak tua punya sembahyang rupanya. Itulah dia. Ya, ini sesi apa? Muhasabah saya tuan Baik, selepas tu jadi saya minta lah tuan-tuan lepas ni kita sama-sama cari buku-buku hafal makna, hafal balik makna. Nanti ada rezeki kita huraikan syarat yang 3, 4, 5 dan 6. Baik, ampun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.